Kami bawakan secara langsung terus di studio MSI pagi ini untuk kita bersama-sama berkongsi kisah inspirasi. Tak lain tak bukan, ini dia Nur Arif Jasmine, pelajar PhD Quran dan Sunnah dari IIUM. Assalamualaikum Arif, apa khabar? Waalaikumsalam, ya sihat. Sihat. Alhamdulillah. Hari ni Arif bawa Power Rangers datang. Kan? Arif sebenarnya suka Power Rangers. Betul. Kalau kita tengoklah video-video dia, gambar dia, banyak yang ditunjukkan tu adalah minat dia kepada Power Rangers. Betul. Nanti kita tanya kenapa Arif minat Power Rangers. Tapi yang bersama dengan kita lagi sebenarnya adalah Profesor Dr. Ruzita Muhammad Amin, iaitu Ketua Unit Perkhidmatan Kelainan Upaya Pejabat Timbalan Rektor IIUM. Assalamualaikum Prof. Dan kita bersama dengan Puan Khairia Abdul Razak, Klinik Psikologi dan Kaunselor Pusat Perkhidmatan Kaunseling dan Kerjaya IIUM. Assalamualaikum. Selamat datang Puan. Okey, jadi sebelum kita bercerita mengenai Arif, macam mana Arif punya pelajaran di IIUM, mungkin kita nak tanya Arif dulu. Arif, macam mana Arif orang kata terfikir kan untuk belajar sampai ke tahap PhD? Arif memang dari awal memang rancang nak belajar sampai PhD ke? Tak, awalnya nak jadi Power Rangers. Oh, nak jadi Power Rangers? Macam mana tu? Ya, tapi dia kata tak boleh. Oh, tak boleh. Oh, dia kata tak boleh. Sebab kita tak ada baju-baju macam ni. Ada nak jadi Power Rangers colour apa? Merah, hitam. Ini. Warna merah. Merah. Kenapa tak bagi? Kenapa dia tak bagi? Dia kata apa? Dia kata Power Rangers tu tipu. Power Rangers tu permainan kan. Tapi kita nak tahu, kabarnya Arif ni adalah pelajar dalam bidang Quran dan Sunnah. Boleh cerita tak sikit bagaimana pembelajaran di universiti berkaitan dengan kos yang Arif ambil ni? Seronok tak belajar? Ya, seronok. Apa yang Arif belajar? Apa yang seronoknya tu? Seronok sebab pesyarat tu baiklah. Banyak tolong Arif? Ya, suka belajar subjek hadis tu. Belajar tentang nak semak sumber status hadis. Sebab ramai orang selalu sebarkan hadis palsu. Betul. Dalam bidang Quran dan Sunnah, belajar hadis, belajar untuk mengkaji dan menyemak hadis. Okey. Arif senang untuk menghafal hadis? Senang nak hafal? Senang. Ada tips tak? Arif buat apa selalu nak hafal? Cara Arif hafal? Saya tengok je. Tengok. Wah, itu orang kata kelebihan. Istimewa. Kelebihan. Betul. Sebab kalau kita tengok anak-anak autism, ramai yang ada kelebihannya tersendiri. Betul. Ada yang sangat laju dengan nombor. Ada yang sangat hebat menghafal kan. Jadi kita nak tanya dengan Prof mengenai penerimaan Arif di IIUM. Bagaimana dari awal tu discover Arif untuk menyokong Arif di IIUM sendiri? Arif ni sangat special sebab kami discover Arif masa dia tahun ketiga. Sebab dia sangat beruntung sebab pada awal-awal tu sahabat-sahabat dia, roommate dia sangat-sangat baik dan sangat supportive. Kalau dia tak pernah dapat pergi ke kelas, mereka membawa dia pergi ke kelas, mereka jaga dia di kolej kediaman, jaga dengan baik, bagi sokongan, main dengan dia dan sebagainya. Seolah-olah mereka tahu yang dia ni autism. Padahal kita tak ada intervene lagi masa tu. Tapi bila dah tahun ketiga, sahabat-sahabat tu dah graduate. Jadi dia dah kehilangan sahabat-sahabat karib. Tapi Arif sangat pandai sebab dia cari siapa, mana dia boleh dapat support. Jadi dia buat homework, dia tengok support system di UIA, di unit counselling, dia check kaunselor mana yang dia nak jumpa. Jadi dia pilih Khairia sebab dia tahu Khairia is a clinical psychologist. Jadi bila dia jumpa Khairia pun discover dia and minta dia jumpa pergi ke DSU lah, ke unit perkhidmatan OKU kan. Jadi bila dia datang first time tu sebenarnya dia tak jumpa nak mencari lokasi untuk peperiksaan akhir tahun. Tak jumpa. Jadi dia datang ke office kami dan kami bantulah bawa dia pergi ke lokasi tersebut lah, ke venue tersebut kan. Jadi di situlah permulaannya di mana kita bertemu Arif dan kita kenal pastilah apa kesukaran-kesukaran yang Arif alami kan, dari segi pembelajaran, dari segi mencari kelas. Pada asalnya lecturer semua tak tahu sebab yang Arif autism.
Jadi bila dia tak jumpa kelas kan, dia lambat datang ke kelas. Of course lah lecturer marah kan. Tapi sebab mereka tak tahu. Tapi bila kita sudah bagi information, kita dah bagi penerangan, lecturer sangat terbuka ya untuk menerima dan menyokong Arif lah. Alhamdulillah. Bila Prof menyentuh tadi dalam situasi rakan-rakan ataupun sahabatnya yang selalu membantu ini sudah pun tamat pengajian, Arif mencari sendiri pertolongan dan terus mendapatkan perkhidmatan daripada Puan Khairiyah sendiri. Permulaan perjumpaan itu bagaimana melihat Arif yang sememangnya Arif sentiasa dekat dengan Puan Khairiyah ni sehingga dipanggil kakak. Mungkin boleh cerita sikit. Kakak ni. Okey, sebenarnya mula-mula dia datang, dia memang cerita dia selalu sesat pergi kelas. Lepas tu dia kata kawan dia tak ada dah grad. So kita macam tengok cara dia kan dari segi physical punya appearance kan. Dia cakap dengan kita memang tak pandang mata. So kita nampak dia macam dia ni bukan bukan budak yang normal. Dari segi intelligent, dari segi IQ dia memang sebenarnya above daripada budak-budak lain. Tapi dari segi dia punya living skill. Living skill. Lepas tu dia cerita dia sebenarnya masa dia jumpa saya tu, dia mengajar ada orang tua dekat luar mengaji. Dia mengajar. Tapi dia pergi ke rumah orang tu, dia tengok tombol pintu orang tu lain. Macam ialah rumah orang tu macam rumah orang kaya lah katanya. Kan, so dia kata pintu dia tombol lain. So dia tenung je tombol tu. So dia kata macam saya tak tahu nak buka macam mana. So dekat situ saya discover benda ni tak normal untuk orang lain kan, maksudnya untuk budak-budak yang lain. So dari situ saya buat assessment lah. Saya syak dia ada autism. So saya buat assessment and then saya terus referkan dia kepada hospital untuk formal diagnosis. Lepas tu terus dapatlah diagnosis autism. Tapi bila kita tengok pelajarannya sehingga ke peringkat PhD, itu adalah satu keistimewaan dan hebat sebenarnya. Arif tahu tak Arif hebat? Tak tahu. Ini kita bagi tahu ni Arif hebat. Arif lagi hebat daripada Power Rangers. Ya, tak perlu jadi Power Rangers pun Arif. Arif dah power. Kabarnya Arif bercita-cita nak jadi pensyarah kan? Apa yang buatkan Arif nak jadi pensyarah ni? Sebab apa? Suka mengajar? Arif nak ajar orang. Arif pandai mengajar kan? Ke kakak ni suruh? Tak, nak ajar. Nak ajar. Nak ajar apa? Sunnah, hadis. Nak ajar hadis. Nak ajar hadis. Ya, betul. Apa yang dia belajar, dia nak ajar kepada orang lain. Memberi dan berkongsi ilmu. Kalau kita lihat pada awalnya mungkin Prof, mungkin ada perasaan tidak yakin untuk menerima dan juga memberi peluang kepada Arif. Jadi bagaimana perkara itu boleh berubah dan jadilah Arif yang sekarang? Sebab bukan mudah kan nak mengambil seorang anak istimewa menyambung pengajian dalam PhD. Kami yakin dengan keupayaannya dari segi akademik. Cuma bila di bidang PhD tu, seseorang tu perlu terbuka untuk menerima komen dan kritikan dari segi akademik dan sebagainya. Ketika dia di peringkat undergraduate dan juga mungkin di peringkat master juga, dia tak berapa nak boleh menerima kritikan. Ketika itu kami berdua pun rasa macam mungkin tak berapa sesuai lah nak ambil PhD kan, sebab PhD kita tahu kan bila kita present orang akan komen dan critical komen dan sebagainya kan. Tapi kalau ketika itu dia belum boleh menerima lah, sebab dia akan mengganggu emosi sampai dia trigger jadi meltdown dan sebagainya lah tetapi over time I think consultation dengan Khairiyah dapat membantu. Saya dapati dia boleh mengawal emosi dia bila dia mula mengatakan kita perlu gembira, kita perlu cari kegembiraan sendiri. Tak kisahlah apa orang cakap, dia mula menerima komen-komen kan, mula terbuka lah dari segi penulisan dia. Kita boleh ibu tanya bagi tahu apa yang bagaimana nak betulkan ke apa kan, dia dah mula menerima. Jadi di situ saya tu ni dah boleh sedia dia rasanya, insya-Allah kan. Itulah perancangan Allah tu sangat-sangat bertepatan dengan waktu dia. Bila dah habis master, dia nak masa muka PhD, dia juga berubah dan menjadi lebih matang
dan boleh menerima lebih terbuka untuk menjadi seorang pelajar PhD. Yep. Puan Karya sendiri melihatkan dari segi transisi perubahannya, dari segi kematangan kata Prof tadi, bagaimana mungkin Arif ini boleh kita anggap sebagai satu inspirasi lah kan kepada mereka di luar sana yang mungkin sama juga seperti Arif ini, melihatkan kepada transisi itu bagaimana? Okey, yang paling penting, okey, siapa-siapa di luar sana yang mungkin ada anak autism, okey, kalau kita tengok Arif sebagai inspirasi, ketahuilah Arif telah melalui pelbagai cabaran dan dia sendiri pun ada inisiatif mencari pertolongan dan support system. Di UIA, alhamdulillah ada support system daripada DSU sendiri, dan juga sebenarnya saya boleh nampak dia sebab dia regularly datang untuk session. So itu sangat-sangat membantu. Saya boleh nampak daripada seorang yang selalu meltdown, yang ada emosi terganggu bila sesuatu benda tak mengikut cara dia. Sekarang ni saya dan ada seorang lagi kaunselor yang team up dengan saya. Okey, kita boleh nampak yang kita kata Arif dah matang. Dia cakap pun kadang-kadang dia cakap dengan kita rasa macam okey, Arif dah, kita boleh nampak improvement dia tu dari segi komunikasi, dari segi bersosial. So kita sekarang ni kepada ibu-ibu, ibu bapa di luar, tolonglah hantar terapi awal kepada anak-anak autism ni. Sebaiknya daripada di kanak-kanak. Kita dah discover tu, kena hantar terapi. So sebenarnya keadaan dia boleh improve. Dia mungkin tak dapat orang kata sembuh, tapi boleh di-improve. Jadi kita boleh nampaklah Arif macam mana sampai tahap sekarang ni PhD. Keupayaannya meningkat. Ya, betul, keupayaan meningkat. Wow, hebat. Even kita sendiri pun mungkin tak dapat nak belajar sehingga ke peringkat PhD. Dan ada macam-macam kekangan. Tapi untuk Arif, perkara ini adalah satu cabaran dan beliau hadapnya dengan hebat. Ya, betul. Kan dapat belajar PhD dalam Quran dan juga Sunnah tadi. Awak kira apa tu Arif? Ya, dalam ada 6 soalan. 6 soalan. Yang kami tanyakan. Ya. Okey. Ya, semalam Prof hantar 6 soalan tapi hari ni cuma 2 soalan. Ni Tak dia sempat punya nak kena borak dengan kakak dengan ibu panggil Dia ibu. tengah menunggu soalannya. tak, dia memang karakter dia rigid. Dia kalau kita dah susun structure, dia kena follow. Itu Tapi soalan itu Arif adalah sebagai panduan. betul. Kita bergantung kepada situasi. Boleh? Boleh. Arif boleh share tak antara hadis-hadis yang mungkin Arif ingat? Favorite hadis? Kesukaan Arif. Lagi hadis dia Hadis apa? yang semalam cerita tu. Hadis-hadis. Yang tentang orang buta, orang berjamu. Tapi minat kaji hadis tentang bagaimana Rasulullah menyantuni OKU je. Okey. Seperti kisah-kisah Rasulullah melantik Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang cacat penglihatan menjadi muazzin, menjadi Bilal di Madinah. Dan kadang-kadang nanti jadi imam. Dan Rasulullah juga bukan kepada OKU penglihatan tapi kepada sahabat Amr Ibn Jamuh yang tempang Rasulullah waktu melihat mayat yang Amr Ibn Jamuh yang tempang dekat perang Uhud. Dia kata aku melihat Amr Ibn Jamuh berjalan dengan kakinya yang sihat di syurga. Okey. Itu antara hadis kegemaran Arif lah. Ya, nanti bila banyak kaji hadis tentang orang kurang upaya, bolehlah ikut cara Rasulullah macam mana nak bantu mereka. Sebab ramai orang kurang upaya yang lebih memerlukan pertolongan seperti fizikal, penglihatan dan pendengaran. Betul, setuju. Tapi setiap OKU tu ada kekurangan dan ada kelebihan. Tapi boleh saling membantu mengikut kemampuan. Allah berfirman dalam surah At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kamu kepada Allah mengikut sedaya upayamu. Kalau orang buta tu orang autism tu boleh melihat, orang buta tak melihat, bolehlah bawa orang buta tu pimpin jalan. Tapi orang fizik ataupun
orang autism bantu orang yang fizikal. Orang fizikal angkat barang ke sebab orang fizikal tu tangan tak kuat atau tak ada kaki ke, tapi tapi orang OKU fizikal boleh bantu orang OKU autism untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang luar. Baik. Ya, walaupun OKU tapi kena saling membantu. Tapi tak boleh buat tapi tak boleh jadikan OKU tu alasan untuk jadi lemah. Ya, semua orang tu ada kekuatan tersendiri. Carilah kekuatan tapi jangan fikirkan kelemahan. Tapi kekuatan tu ikut kemampuan tapi jangan paksa. Kalau fizikal tak boleh jalan, jangan paksa berjalan. Arif dah ajar Satu ilmu Haziq, kepada ajar kita. Kak Rina dan semua ramai rakyat Malaysia sekarang yang sedang menonton MSI. Arif dah jadi pensyarah. Arif jadi pensyarah. Tahniah Arif, dan kami mengharapkan Arif juga dapat menamatkan pengajian dalam PhD ini. Mudah-mudahan berjaya. Terima kasih juga kepada Puan Kariah dan juga Prof bersama kita hari ini. Dan dalam apa yang kita berkongsi hari ini untuk memberi inspirasi bukan saja kepada diri kita, tetapi kepada anda yang menonton juga, melihatkan keupayaan dan kehebatan Arif ini. Tidak ada alasan untuk kita juga mencipta kejayaan. Ya, ini adalah satu pengajaran juga. Mungkin ada ibu bapa di luar sana yang ada anak yang menghidap autism. Jangan pernah putus asa, jangan pernah lelah, jangan pernah rasa penat dengan mereka, sebab inilah satu contoh kejayaan daripada seorang anak autism sampai ke peringkat PhD. Tahniah Arif. Tahniah. Ada rezeki kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Terima Sama-sama. kasih. Arif, boleh tak Haziq nak satu Power Rangers? Apa lagi? Berat hati ya nak bagi.